Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Tapi kali ini kita berjumpa untuk subjek pendidikan kesihatan. Okey, kita akan belajar tajuk kebersihan fizikal. Seperti biasa, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita baca doa supaya pembelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Pembelajaran kita hari ini, cikgu nak kamu semua rujuk buku teks ya. Okey, kita tengok objektif pembelajaran untuk hari ini. Ada 4 objektif kita. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, mengenal pasti anggota genital lelaki dan perempuan. Objektif yang kedua, murid-murid akan dapat memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal. Objektif yang ketiga, murid-murid akan dapat mengaplikasi cara menjaga kebersihan fizikal, pakaian dan alatan keperluan diri. Dan yang terakhir, murid-murid akan dapat menilai kesan sekiranya tidak menjaga kebersihan fizikal dan berkongsi alatan keperluan diri. Alatan keperluan diri ni apa? Siapa tahu? Alatan keperluan diri ni adalah macam tuala, kan? Berus gigi, seluar dalam, pakaian dalam, itulah. Itu semua adalah alatan keperluan diri. Okey, jom. Kita mulakan pembelajaran kita bahagian pertama. Bahagian pertama ni adalah anggota genital bagi lelaki dan perempuan. Di dalam bahagian ni, kita akan belajar anggota-anggota genital yang ada pada kanak-kanak lelaki dan perempuan. Anggota genital ni apa? Anggota genital ni adalah bahagian anggota badan yang sulit. Bahagian sulit. Apa maknanya, cikgu? Bahagian sulit ni pula ialah bahagian anggota badan yang sangat penting dan tidak boleh disentuh oleh sesiapa sahaja. Okey. Mari kita tengok anggota genital bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan. Yang pertama, kita tengok pada gambar rajah yang terdapat di situ. Boleh tengok buku teks kamu. Bahagian dada tu kita panggil payudara. Payudara tu adalah pada bahagian dada. Yang kedua, punggung. Punggung ni bahagian belakang yang kita guna untuk duduk atas kerusi, kan? Itu kita panggil punggung. Seterusnya, dubur. Dubur ni adalah bahagian yang kita buang air besar. Kita buang air besar di tandas tu. Itu kita panggil dubur. Seterusnya, paha. Paha ni adalah bahagian pangkal kaki lah. Seterusnya, zakar. Zakar ialah bahagian anggota badan yang kita gunakan untuk buang air kecil. Ini zakar ni bagi kanak-kanak lelaki. Ini yang terakhir adalah faraj. Faraj ni ialah bahagian anggota bagi kanak-kanak perempuan. Anggota badan yang digunakan untuk buang air kecil. So, keenam-enam anggota ni yang kita belajar hari ni adalah anggota genital.
Dan perkataan-perkataan itulah perkataan yang betul dalam pembelajaran. Bukan kita guna perkataan-perkataan yang selalu kita sebut di rumah. Di mana-mana tu, itu salah. Dalam pembelajaran, kita guna 6 perkataan yang ada dalam gambar. Okey. Tengok pada bahagian 2. Bahagian 2 ni ialah bagaimana cara menjaga anggota genital. Okey. So, mari kita tengok. Bahagian anggota genital merupakan bahagian anggota yang sulit, macam yang cikgu cakap tadi. So, oleh disebabkan itu, bahagian ini tidak boleh disentuh sesuka hati, sama ada oleh orang lain ataupun diri sendiri. Siapa pun tak boleh. Okey? Jelas? Tetapi terdapat waktu yang tertentu. Okey? Yang dibolehkan. Okey. Yang pertama, cuba kamu tengok gambar yang terdapat di sana. Okey. Yang sebelah kanan atas tu, kita berjumpa dengan doktor bila kita tak sihat. Okay, so doktor boleh menyentuh, sebab dia nak periksa kita kan, sakit di mana. Okay, nak dengar degupan jantung kita. So kan dia letak di telinga tu. So ujung yang satu lagi tu dia akan letak pada bahagian dada kita. Untuk nak cari, nak dengar degupan jantung. Itu tak apa. Keadaan yang pertama, waktu dan keadaan yang pertama. Yang kedua, ibu bapa di rumah. Tengok pada gambar yang kedua tu, belah kiri tu. Okey. Belah bawah, belah kiri tu. Kalau kamu luka ke apa di rumah kan, terluka ke apa ke, ibu bapa lah yang akan menguruskan. Tengok kamu luka tu macam mana, sapu ubat ke apa ke kan, bersihkan luka tu, semua. So, ibu bapa boleh. Keadaan yang kedua, ibu bapa dibolehkan untuk menyentuh kalau berkait dengan bahagian anggota genital kita. Okay, dan yang ketiga, tak ada di dalam buku teks kamu. Yang ketiga adalah di sekolah. Okay, di sekolah. Itu pun keadaannya lebih kurang sama dengan keadaan masa kamu di rumah. Mungkin di sekolah kamu berlari, walaupun semua cikgu selalu pesan berjalan. Jangan berlari di sekolah. Katalah kamu berlari, jatuh dan terluka. Dan luka bahagian anggota genital kamu, mungkin pada bahagian paha kan, atau mungkin pada bahagian lain. So, cikgu dibolehkan dalam keadaan tersebut. Cikgu dibolehkan untuk merawat lah. Okay. Seterusnya kita tengok apa yang kita kena buat. Okay, cara menjaga anggota genital. Yang pertama, katakan tidak jika kawan yang berlainan jantina ingin sentuh. Okay. Kalau kawan nak sentuh, kita kata tidak, jangan. Okay. Dan katakan tidak jika orang lain ingin. Orang lain ni maksudnya orang yang kita tak kenal. Tiba-tiba dia main datang dekat kita, main bercakap, bersembang, berbuat dan nak sentuh kita. Kita kata jangan. Kata no, tak boleh, tidak. Okay. Seterusnya, jangan biarkan kawan-kawan menyentuh anggota genital. Contohlah kamu sedang bermain dengan kawan-kawan kamu, siligan ke apa kan. Bersama-sama, tiba-tiba kawan nak pegang. Okay. Walaupun sama jantina, yang perempuan main sama-sama perempuan, tiba-tiba nak pegang, nak sentuh anggota genital, tak boleh. Okay. Dan yang terakhir, jangan biarkan orang yang tidak dikenali sentuh anggota genital. Samalah. Okay. Yang pertama, kita cakap stop. Kita tak bagi. Yang kedua, yang kemudian tu, jangan tu maksudnya
mungkin orang tu masih nak buat dekat kita. Kita jangan biarkan. Kita jangan bagi. Dia cakap kita nak pegang. Kita kata jangan. Tapi dia nak pegang juga. So kita jangan bagi dia pegang. Tu yang patutnya kita buat. Tengok pada bahagian yang ketiga. Cara menjaga kebersihan diri. Kita tengok cara menjaga kebersihan diri. Kamu boleh tengok buku teks kamu. Sama macam gambar yang ada di sini. Yang pertama, sentiasa pakai pakaian yang bersih. Sentiasa pakai pakaian yang bersih. Untuk menjaga kebersihan diri, kita perlu pakai pakaian yang bersih. Bila pakaian kita dah kotor, kita kena basuh. Kita kena basuh, sidai beri kering, dah bersih, baru kita pakai. Yang seterusnya, sentiasa bersihkan diri, mandi dan bersihkan diri. Lepas kamu balik sekolah, walaupun tak berpeluh, mandi dan baju sekolah kamu basuh. Mandi tu jangan mandi air saja, gunalah sabun, shampoo semualah. Untuk bersihkan badan. Ataupun lepas kamu main, petang-petang kamu main kan, main sampai berpeluh. So bila balik rumah, kamu mandi, bersihkan diri. Seterusnya, cuci tangan dan anggota genital selepas bertandas. Bila kita dah pergi ke toilet, tandas, dah buang hajat, buang air kecil ke ataupun buang air besar, kencing ataupun berak, kan? Kita kena basuh tangan kita dan anggota genital kita tadi. Basuh bagi bersih. Barulah kita bersih. Seterusnya, gunakan tuala yang bersih. Lepas kamu dah mandi, kan, bila nak lap badan yang basah tu, pastikan murid-murid semua gunakan tuala yang bersih. Cikgu, tuala yang bersih tak ada cikgu, tinggal tuala tu. Dah lama dah. Seelok-eloknya, tuala yang kita gunakan, 2 minggu sekali kita basuh. Dah 2 minggu guna, kita basuh, kita guna tuala lain. Tuala yang baru ni kita guna lagi 2 minggu, kita basuh, kita guna balik tuala yang kita basuh tadi. Ulang-ulang. So, pastikan kamu gunakan tuala yang bersih. Seterusnya dan yang terakhir, sentiasa pastikan kuku, tangan dan kaki pendek. Kuku. Kalau di sekolah, cikgu akan cek kuku kamu lah. Bila kita tetap belajar tajuk ni, setiap tahun bila cikgu ajar tajuk ni, kebersihan diri, cikgu masuk kelas, cikgu akan cek kuku kamu semua, murid-murid semua. Cikgu suruh letak tangan di atas meja, cikgu nak tengok kuku. Kenapa kita kena pastikan kuku ni pendek? Kuku tangan dengan kaki. Supaya kotoran, bila kuku panjang, dia akan berkumpul kotoran di bawah kuku tu, di celah kuku tu. Takut kotoran tu bila kita makan, masuk dalam perut, kita sakit perut, cirit-birit apa semua. Cikgu tak mahu yang tu yang berlaku. Jelas semua? Alhamdulillah. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan menjaga kebersihan diri. Ada 5 di sini. Yang pertama, kenapa pentingnya menjaga kebersihan diri? Yang pertama, untuk sentiasa sihat dan cerdas. Yang kedua, untuk mengelak daripada penyakit. Yang ketiga, supaya disayangi oleh semua. Mak ayah kamu sayang, saudara mara kamu suka, kawan-kawan pun mau berkawan dengan kamu sebab kamu bersih. Orang yang kotor, yang tak jaga kebersihan, siapa pun tak mau kawan dengan dia. Yang keempat, menjadi seorang yang berdisiplin. Maksudnya, orang yang jaga kebersihan diri ni, dia seorang yang disiplin. Maksudnya, bila dia rasa
Kotor, dia akan basuh tangan dia dulu sebelum dia buat kerja lain. Sebelum dia makan ke apa. Dia bersihkan. Itu menunjukkan orang yang menjaga kebersihan diri ni dia seorang yang berdisiplin. Dan yang terakhir, dapat belajar dengan selesa. Cuba kamu bayangkan, badan tengah berpeluh, panas, kan, berpeluh. Tapi kamu kena belajar, kamu kena baca buku. Memang rasa tak selesa. Dengan apa? Dengan peluh, kan? Peluh. Basah peluh tu kita rasa tak selesa. Lepas tu bila kita berpeluh, kita mengeluarkan bau. Bau pun kita tak selesa. So kita tak boleh nak belajar dengan selesa. Okey. Kita berubah kepada kita beralih kepada bahagian 4, iaitu kesan jika tidak menjaga kebersihan diri. Ini kesan pula. Okey, tadi yang pertama tadi, slide yang awal tadi, kita belajar tentang cara menjaga kebersihan diri. Slide yang kedua, yang sebentar tadi, kepentingan menjaga kebersihan diri. Sekarang kita tengok kesan jika tidak menjaga kebersihan. Yang pertama, tidak disukai orang. Kalau kamu ni pengotor, kamu tak bersih, orang tak suka. Nak berkawan dengan kamu pun orang tak sanggup. Itu dia. Okay. Yang kedua, senang mendapat penyakit. Bila kamu tak jaga kebersihan, selalu kotor, gunakan tuala yang kotor, nak lap badan kita lepas kita keluar pada bilik air, kita akan dapat penyakit. Badan kita akan naik gatal-gatal, kita akan jadi sakit. Dapat penyakit lah. Tu kesan dia. Ya, kesan yang ketiga, tidak selesa untuk belajar. Maksudnya bila masa kamu belajar, kamu tak boleh nak fokus apa yang kamu belajar, apa yang kamu baca. Itu maksud dia. Dan yang terakhir, menjadi seorang yang tidak kemas, selekeh, serabut. Bila kamu tak jaga kebersihan, cuba kamu tengok orang gila. Biasa tengok ada orang gila. Orang gila ni dia tak jaga kebersihan sebab dia tak ada rumah, dia tak boleh nak mandi apa semua. Kamu nampak dia serabut tak? Cikgu tengok pun serabut. Sebab dia tak jaga kebersihan. Okay. Habislah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okay. So, cikgu bagi tugasan yang pertama. Tugasan yang pertama ni, sila lukis semula gambar bahagian anggota genital. Kalau kamu tengok pada gambar yang saya berikan ni, dalam kertas kamu pun ada. Cikgu nak kamu lukis 3 orang budak tu dan labelkan bahagian anggota genital ni. Okay. Gambar tu boleh rujuk dalam buku teks muka surat 65 dan buat dalam buku tulis PJ. Okay. Tengok tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua, salin semula nota yang diberikan dalam video ni. Yang nota yang tadi cikgu cakap tadi, yang cikgu ajak tadi. Okay. Kepentingan menjaga kebersihan dan kesan tidak menjaga kebersihan. Okay. Buat dalam buku PJK. Macam mana yang kamu tengok dalam slide cikgu tadi, kamu buat je macam tu. Dia tak perlu tulis banyak-banyak, ayat banyak-banyak tak perlu. Okay. Dan pastikan murid-murid semua hantar buku tulis. Dah siap dah tugasan minggu ni. Pastikan kamu hantar buku DJ kamu, buku tulis kamu tu hari Khamis last. Okay. Tolong hantar supaya cikgu nak semak. Cikgu tahu ada yang seminggu lepas cikgu pergi ke sekolah, masa nak ambil buku kamu, semak, tengok ramai yang dah hantar, tapi ada lagi segelintir yang masih belum hantar buku. Okay. Yang tak siap, minggu ni buat bagi siap, habis semua, lepas tu hantar kat cikgu. Okey, itu saja sesi PKPR kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.